Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada madam dan juga rakan-rakan. Kami daripada kumpulan 4, beradanya kami di sini pada hari ini adalah bertujuan untuk mengupas tentang isu kepenggunaan. Berikut merupakan senarai nama ahli kumpulan yang akan membentangkan pembentangan pada hari ini, iaitu Muhammad Aish Hafiz, Muhammad Adib Zikri, Muhammad Arif, Nur Amir Ainah dan juga akhir sekali saya Nur Izzati. Seterusnya, pembentangan dimulai dengan pendahuluan, disusuli dengan pendedahan isu semasa, punca, kesan dan langkah pencegahan dan disudahi dengan penutup. Apa itu kepenggunaan? Mari kita fikir sama-sama. Okey. Kepenggunaan ialah pelakuan menggunakan barang dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan kehidupan semasa. Saya pasti setiap di antara kita ada yang membeli atau menggunakan barangan dan perkhidmatan dalam kehidupan seharian kita. Seperti makan atau minuman viral sebagai contoh. Adakah kita akan terus membeli atau menggunakan sesuatu produk atau perkhidmatan itu tanpa urus periksa status halalnya? Baiklah, di sini kami akan mengurangkan kerusingan anda dengan berkongsi informasi tentang isu halal yang berlaku di Malaysia. Ianya terbahagi kepada dua bahagian iaitu status halal dan kesahihan logo halal sesuatu produk dan perkhidmatan. Jadi, tanpa membuang masa, kita akan teruskan dengan isu semasa tentang isu halal yang berlaku di Malaysia. Okey, seterusnya beralih pula kepada isu halal, isu-isu semasa berkaitan halal di mana saya boleh bagikan kepada dua, iaitu yang pertama isu status halal, yang kedua adalah kesahihan logo halal sesuatu produk. Di mana status halal ini adalah kes-kes yang berkaitan status halal sesuatu produk sama ada produk tersebut diragui ataupun ditipu dengan niat untuk memperdayakan pengguna umat Islam. Manakala untuk kesahihan logo halal pula adalah kes-kes yang menipu dengan sama ada mengklonkan ataupun memasukkan sendiri logo halal JAKIM tanpa dapat pengesahan JAKIM terlebih dahulu, tanpa JAKIM membuat penyelidikan terhadap suatu produk tersebut dahulu. Okey, kes yang pertama saya pasti kebanyakan pernah mendengar kes ini kerana ia adalah satu kes yang viral di mana ia adalah produk yang bernama Planet Gummy dan Eyeball. Produk ini adalah produk gula-gula getah di mana ia telah viral di kebanyakan laman sosial terutamanya di TikTok. Produk ini telah viral kerana keunikannya dan bagi saya bentuknya adalah bentuk yang unik kerana ia memamparkan elemen yang menyeramkan seperti mata dan juga terdapat beberapa review yang mengatakan ia adalah sedap dan ini membuatkan pengguna TikTok ramai yang ingin merasakan produk tersebut. Selain itu, produk ini apabila ada yang membuat review, yang membuat ulasan terhadap produk tersebut, kebanyakannya video mereka mempunyai tontonan yang tinggi di TikTok oleh disebabkan itu ramai yang ingin populariti dan semakin ramai lagi yang ingin mencuba produk tersebut kerana ingin mengejar populariti di TikTok. Kemudian selepas beberapa lama dalam beberapa minggu produk ini telah viral, keluar satu statement oleh pengguna TikTok yang menyatakan produk itu tidak halal. Selepas keluar statement tersebut, terdapat siasatan dilakukan oleh JAKIM dan didapati produk tersebut sememangnya tidak halal kerana mengandungi bahan-bahan yang tidak halal. Kes yang kedua yang ingin saya bawakan adalah kes berkenaan kek bulan. Kes ini telah berlaku di Kota Kinabalu, Sabah, di mana ia adalah syarikat tempatan di Kota Kinabalu, Sabah. Ia adalah berkaitan dengan kes penipuan sijil halal di mana kes ini bermula apabila sijil halal oleh syarikat tersebut untuk kek bulan syarikat tersebut telah tamat tempoh pada 15 Mei. Namun mereka terus beroperasi, terus memproduksikan kek bulan tersebut. Dan ini menimbulkan keraguan oleh sesetengah pihak, lebih-lebih lagi pihak Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Sabah ataupun JHEAINS.
Dan pihak tersebut telah membuat aduan kepada Majlis Agama Islam Sabah iaitu MUIS, dan selepas aduan tersebut pada 19 Mei, MUIS telah membuat satu siasatan, dan pada 1 November keputusan report lab telah keluar, dan didapati produk tersebut sememangnya tidak halal kerana mengandungi bahan DNA babi iaitu asid deoksiribonucleic. Dan selepas kes tersebut, selepas keluarnya report tersebut, MUIS telah serta-merta menarik semula pengesahan sijil halal Malaysia JAKIM untuk semua produk kek bulan daripada syarikat tersebut, dan juga syarikat tersebut telah diharamkan untuk penggunaan sijil halal oleh JAKIM. Dan kes yang seterusnya yang ingin saya jelaskan di sini adalah satu kes yang boleh dikatakan menggemparkan seluruh rakyat Malaysia pada tahun lepas. Kes ini adalah berkaitan kes kartel daging, di mana kartel daging ini adalah operasi penyeludupan daging haram, dan bukan itu sahaja, daging ini telah dipalsukan labelnya, jenamanya, dan telah ditampal logo halal JAKIM yang tidak sah, dan ditampal sendiri tanpa pengetahuan JAKIM. Kes ini berlaku di sebuah gudang di Senai, Johor, di mana sebuah gudang telah diserbu, dan didapati gudang tersebut mempunyai 30 pusat pengedaran. Dan bukan itu saja, daripada hasil serbuan ini lebih kurang 1,500 tan daging sejuk yang bernilai sebanyak 30 juta ringgit telah disita. Dan kebanyakan daging ini adalah daging-daging haram, dan juga ada yang dicampur daging halal, yang di mana daging halal ini merupakan satu taktik untuk mengaburkan pihak luar. Dan kebanyakan daging ini diseruduk daripada China, Ukraine, Brazil dan juga Argentina. Daging-daging ini disahkan tidak halal kerana daging-daging ini telah disembelih daripada pusat penyembelihan yang tidak mendapat pengiktirafan halal. Bermakna daging-daging ini adalah daripada haiwan yang dimatikan dengan bukan cara yang diajar oleh Islam. Dan dalam operasi ini, ia telah diketuai oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Hal Ehwal Pengguna ataupun KPDN HEP. Dan mereka mendapati katil terbabit telah mengupah pekerja warga asing bagi melakukan kerja-kerja pembungkusan semula, dan mereka telah diberikan kemudahan tempat tinggal. Taktik ini adalah untuk supaya perkara haram ini tidak terheboh kepada orang luar. Dan apa yang lebih menggemparkan lagi, operasi ini telah berlaku selama 40 tahun lamanya tanpa pengetahuan pihak berkuasa, kerana terdapat pelbagai korupsi dan juga penyalahgunaan kuasa yang mengambil masa bertahun-tahun lamanya, berketurunan lama penyalahgunaan kuasa ini. Dan kerana perkara ini mudah berlaku kerana terdapat mereka telah menggunakan dokumen palsu termasuk borang kastam, permit import, sijil halal dan juga resit bayaran yang palsu dengan bantuan-bantuan mereka yang menyalahgunakan kuasa mereka ini. Dan itu adalah serba sedikit masalah-masalah isu penggunaan yang berlaku di Malaysia. So seterusnya kita teruskan kepada punca isu halal ini. Punca yang pertama ialah kurangnya pendedahan di dalam kurang pendedahan platform yang tidak berluasa. Tiada platform yang menerangkan kepada masyarakat tentang isu halal. Tiada platform yang lebih memberi kefahaman kepada masyarakat mengenai isu halal. Dan dalam sektor pendidikan, kita lebih memfokuskan ke apa itu halal dan haram ialah mau kepada makanan, iaitu seperti bagi contoh alkohol, arak dan khinzir. Itu sahaja, kita tidak pernah memberi pendidikan yang apa bahan-bahan yang perlu, yang halal, yang haram sebenarnya, sebagai contoh daripada bahan-bahan yang daripada arak dijadikan bahan makanan, daripada kulit khinzir dijadikan bulu khinzir dijadikan sebagai berus. Itu semua ialah salah satu yang perlu ditekankan dalam sistem pendidikan. Selain itu, sikap ambil mudah, kurangnya minat mengenai isu halal. Saya bagi sedikit contoh ya, sebagai contoh ketika kita membaca sesuatu isu di media sosial, di surat khabar, kita lebih tertumpu kepada isu-isu yang seperti seorang suami membunuh isteri kerana cemburu. Kita lebih berminat untuk mengetahui isu tersebut daripada mengetahui satu produk yang sebagai contoh kecap yang unsur alkohol di dalamnya. Kita lebih tertarik untuk mengetahui isu pasal pembunuh, penceraian. Kita lebih minat kepada situ. Selain itu, sikap kurang berwaspada. Sikap berwaspada yang dimasukkan oleh saya sebagai contoh, jika sesuatu makanan atau produk itu tular di media sosial, di mana-mana saja, kita tidak pernah mengkaji daripada mana bahan itu dicipta, daripada mana produk itu dicipta, daripada apa bahan-bahan yang ada dalam produk itu, kita tidak mengkaji. So, kita gunakan dulu, kita makan dahulu, baru kita mengkaji.
Dan mungkin kita tidak mengkaji selepas makan, mungkin selepas viral sesuatu isu itu. Sebagai contoh, ada seseorang pengguna yang lebih prihatin mencari apa isi kandungan bahan tersebut, produk tersebut, baru kita tahu dalam bahan tersebut ada alkohol atau ada sumber-sumber daripada khinzir, dan baru kita tahu, baru kita kaji, oh benda ni haram. So di sini dia sikap kurangnya waspada, kurangnya mengkaji bahan-bahan daripada sesebuah produk tu. Dan selain itu, iktirafan logo halal palsu. Sebagai SOP dan protokol yang tidak ketat yang dimasukkan di sini ialah sebagai contoh, logo halal pada ketika ini mudah diciplak dengan teknologi pada waktu sekarang sangat pesat membangun. So di situ SOP yang tidak ketat, saya mencadangkan di sini sekiranya lebih baik logo QR code dicipta daripada meletakkan logo halal yang biasa. Kerana daripada situ, zaman teknologi pada masa kini lebih mudah kepada situ untuk kita tahu adakah sijil halal ini ialah sijil halal yang betul daripada Jabatan Agama Islam. Dan akhir sekali, pengiktirafan dari badan yang tidak bertauliah. Bahasa mudahnya di sini ialah sebagai contoh, seseorang individu yang tidak bertanggungjawab menggunakan seseorang untuk mendapatkan sijil halal secara atas angin. So dalam mungkin bahasa yang lebih kasar sedikit, maafkan saya, ialah rasuah. Menggunakan rasuah untuk mendapatkan sijil halal yang mudah tanpa menggunakan saluran yang betul. So di sini saya tegaskan bahawa kita sebagai seorang yang memerlukan sijil halal, kita perlu gunakan saluran yang betul tanpa menggunakan perkara-perkara yang tidak baik dan memudahkan. So di sini sajalah punca isu halal. Kesan makan makanan haram. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahawa Allah mengharamkan makanan yang membawa dampak buruk bagi kesihatan manusia. Di antara kesan makan makanan yang haram tersebut antara lainnya ialah doa-doa yang tidak dapat dikabulkan. Doa merupakan bentuk komunikasi antara hamba selaku makhluk lemah tak berdaya kepada Allah SAW yang Maha Pengasih dan Maha Kuasa. Kerana doa merupakan satu ibadat untuk manusia boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Tiada tempat meminta yang lebih baik selain kepada Allah SAW. Yang kedua ialah merosak hati dan akalnya. Makanan yang haram dapat mempengaruhi hati dan fikiran seseorang. Jika seseorang memakan makanan yang baik atau makanan halal, maka hatinya juga dapat menjadi lebih baik, dan sebaliknya jika memakan makanan haram, hati seseorang dapat tercemari, dan hal ini juga mempengaruhi kekhusyukan dalam beribadah termasuk dalam solat. Makanan yang haram juga dapat mengeraskan hati seseorang sehingga tidak mampu melihat kesusahan orang lain dan enggan membantunya. Yang ketiga ialah makanan haram membawa ke neraka. Makanan haram yang dimakan oleh seseorang akan berubah menjadi daging, dan daging tersebut dapat membawa seseorang ke neraka sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tentang mereka yang memakan makanan haram. Islam mengatur segala jenis aspek kehidupan manusia tak terkecuali makanan dan minuman. Dalam Islam, ada beberapa makanan dan minuman yang diharamkan kerana mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Beberapa jenis makanan yang diharamkan di antaranya ialah daging babi, darah, bangkai haiwan, binatang melata dan sebagainya. Okey. Sementara itu, jenis minuman yang diharamkan adalah minuman keras atau yang dikenali sebagai minuman beralkohol. Yang keempat ialah rosak keturunannya. Seseorang yang memberi anaknya makan dengan makanan haram tidak akan mendapat kebaikan. Sebaliknya, makanan haram tersebut dapat merosakkan akhlak dan kebaikan yang ada pada diri anak. Ini kenapa orang tua yang memberikan makanan haram pada anaknya seringkali memiliki anak yang susah diatur dan cenderung membangkang. Yang kelima ialah menzalimi diri sendiri. Makanan yang diharamkan oleh SAW mengandungi mudarat atau keburukan boleh berdampak buruk bagi kesihatan manusia seperti mengkonsum daging babi yang dapat menyebabkan penyakit cacing maupun alkohol yang dapat merosak organ hati dan organ tubuh lainnya. Akibat makan makanan haram sangatlah tidak baik, dan oleh sebab itu sebagai umat Muslim kita harus sentiasa memakan makanan yang halal dan memberi anak-anak. Penganiayaan merupakan satu tekanan atau penindasan satu pihak ke atas satu pihak yang lain. Satu pihak bersikap tidak adil atau zalim ke atas pihak lain, atau hanya menyebabkan mangsa itu tidak berpeluang mendapatkan haknya secara adil.
Penganiayaan terhadap satu pihak atau makhluk yang lain dilarang dalam Islam. Kesan penganiayaan ialah hasad dengki. Hasad dengki berlaku disebabkan perasaan yang tidak senang hati satu pihak disebabkan kelebihan yang ada pada pihak yang lain yang tidak ada pada dirinya. Yang kedua ialah tamak. Ia berlaku disebabkan sikap tidak mahu kelebihan yang ada pada dirinya dimiliki oleh orang lain. Ia juga disebabkan sikap tidak mahu sesuatu peluang didahului oleh orang lain. Yang ketiga ialah tidak berupaya melawan nafsu, berlaku disebabkan emosi atau nafsu yang memuncak sehingga dirinya dikuasai oleh nafsu. Yang keempat ialah dendam atau cemburu yang berlebihan, berlaku disebabkan seseorang itu merasakan bahawa dia tidak atau kurang dapat perhatian atau merasakan orang lain mendapat layanan yang lebih baik darinya. Kesan buruk penganiayaan. Ia menyebabkan berlaku tekanan jiwa, kerosakan mental dan perasaan rendah diri. Ia menyebabkan individu hilang daya usaha atau tidak dapat berdikari. Yang ketiga ialah menggambarkan satu kehidupan masyarakat yang porak-poranda. Yang keempat ialah menjadikan golongan yang menganiaya menerima kutukan dan hinaan daripada masyarakat. Saya akan menerangkan langkah-langkah pencegahan isu lagu halal. Pertama adalah membenarkan peraturan berkaitan lagu halal. Dasar dan perkembangan serta penguatkuasa undang-undang perlu dinilai dan disemak semasa ke semasa. Semua aspek pengawalan dan pemantauan harus dilihat untuk meminimumkan ruang guna kuasa ataupun penipuan. Yang kedua adalah integriti petugas dan agensi perlu dipantau daripada semasa ke semasa. Kerana dan maksud isu halal bukan sahaja soal persijilan, tetapi bukan soal amanah mereka yang dimandat supaya menjaga kesucian sesuatu produk untuk pengguna Muslim. Integriti petugas dan agensi jauh lebih penting daripada soal sejumlah undang-undang yang bertujuan mengawal industri halal. Terserah kepada penguatkuasa bagaimana mengemaskan sistem pengawasan dan pemantauan supaya integriti industri halal negara tidak runtuh di kaca mata dunia. Langkah yang kedua adalah membeli produk keluaran Muslim. Bagi seorang Muslim, disarankan untuk mengutamakan membeli produk keluaran Muslim. Mengutamakan produk Muslim ini pada asasnya akan kebaikan kepada Muslim itu sendiri. Apabila peniaga Muslim itu berpantang maju, maka peniaga Muslim tersebut dapat bersedekah. Dan yang kedua, secara tidak langsung dapat membantu orang-orang Bumi Putra yang mana golongan mereka jauh ketinggalan di belakang daripada bangsa-bangsa yang lain dari aspek ekonomi. Dan syarikat dan pengusaha kecil Bumi Putra mempunyai hak untuk mendapat peluang perniagaan yang selayaknya, terutamanya dari segi pasaran dan kapital. Dan yang terakhir, bagi langkah pencegahan adalah pengguna harus memastikan barang yang dibeli mempunyai logo halal yang disahkan oleh JAKIM. Dan bukan logo halal sembarangan. Pengguna tetap perlu memiliki sikap mengambil tahu dan memanfaatkan kemudahan seperti senarai logo halal untuk dokumen, mudah alih dan aplikasi halal yang dibangunkan bagi memudahkan capaian terhadap maklumat, ataupun memuat turun senarai logo halal ke dalam telefon untuk demi kemudahan sendiri bagi melihat kesahihan logo halal sesuatu produk itu. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita pergi ke tugasan yang seterusnya, iaitu Al-Quran dan hadis untuk isu-isu kepenggunaan. Saya akan menerangkan hadis yang pertama, halal dan haram. Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya itu ada sesuatu yang samar,
yang kebanyakannya manusia tidak mengerti hal tersebut. Maka, barang siapa yang menjaga dirinya dari sesuatu yang samar itu berarti dia telah menjaga agamanya serta kehormatannya. Dan barang siapa yang telah menjatuhkan dirinya melakukan sesuatu tersebut terhadap perkara yang samar itu, berarti dia telah menjatuhkan dirinya melakukan perkara yang haram. Apa yang dapat saya fahami daripada hadis ini? Sekiranya kita kurang yakin tentang sesuatu makanan atau produk itu, lebih baik untuk kita menjauhi ataupun kita melakukan kajian kita sendiri untuk mengetahui isi kandungan di dalam produk ataupun bahan. Dalam bahasa mudahnya ialah kita perlu elakkan perkara-perkara yang subhat, yang kita kurang yakin dengan perkara tersebut. So di sini jika kita kurang yakin, jangan mendekatkan diri kita kepada perkara-perkara yang kita kurang yakin tersebut. Jika kita yakin yang perkara sesuatu produk atau makanan itu halal, maka teruskan. Tapi jika kita kurang yakin, jangan dekatkan diri ataupun kita melakukan dahulu kajian kita sendiri sebelum kita makan ataupun menggunakan produk tersebut. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, setelah dinyatakan serba sedikit isu-isu kepenggunaan yang telah berlaku di Malaysia, kita sebagai pengguna Islam dan juga peniaga Islam mestilah mengambil berat sensitiviti tentang sesuatu perkara ini, kerana perkara-perkara halal dan haram ini adalah sesuatu perkara yang berat dan seperti yang ramai tahu, jika kita memakan makanan haram dengan sengaja, selama 40 hari amalan kita tidak diterima oleh Allah. Oleh yang sedemikian, janganlah kita menganiaya orang lain, kerana perbuatan-perbuatan seperti syarikat-syarikat yang telah saya nyatakan sebentar tadi, ia dianggap menghina Islam dengan memperdayakan kepercayaan penghuni Islam Malaysia yang mempercayai kesahihan JAKIM. Tapi apabila ada syarikat-syarikat ini yang telah memasukkan logo ini, ia adalah satu penghinaan dan juga penipuan yang cukup besar kepada seluruh umat Islam di seluruh Malaysia. Janganlah kita menganiaya orang lain, kerana tindakan menganiaya orang lain ini adalah sesuatu yang sangat berat dan dikutuk oleh Allah SWT. Seperti yang dinyatakan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir, bahawasanya Rasulullah bersabda, takutlah engkau semua, hindarkanlah dirimu semua akan perbuatan menganiaya, sebab menganiaya itu akan merupakan berbagai kegelapan pada hari kiamat. Oleh itu, sama-samalah kita elakkan diri daripada menganiaya orang lain dan supaya kita dapat menjadi pengguna yang bijak. Sekian. Bagi isu-isu penggunaan Quran dan hadis, saya akan mengatakan untuk nombor 3, makanan yang baik-baik. Penjelasan tentang hadis ini adalah menjelaskan bahawa Rasul-Rasul dan umat mereka disuruh makan makanan yang baik-baik, iaitu yang halal, yang direzekikan kepada mereka. Kerana makanan yang halal menjadi syarat utama bagi kesucian amal yang akan diterima oleh Allah SWT. Mereka yang beriman mestilah memastikan amalannya bersih dari syirik, jiwa hatinya bersih dari sifat-sifat mazmumah, dan makanan bersih dan halal mengikut syarak. Okay, untuk hadis yang keempat ialah kenaikan harga barangan sewaktu musim perayaan atau jualan murah. Firman Allah SAW yang bermaksud, celakalah bagi orang-orang yang suka mengurangi sukatan, iaitu orang-orang yang kalau menerima sukatan dari orang lain selalu meminta yang penuh, cukup dan tidak kurang sedikit pun. Tetapi kalau menyukat untuk orang lain, pasti dikurangi. Apakah orang-orang itu tidak mengira, meyakini bahawa mereka pasti akan dibangkitkan dari kuburnya? Kesimpulannya, isu halal adalah sangat penting dalam kehidupan seharian kita sebagai seorang Muslim. Masyarakat, khususnya di Malaysia, haruslah peka dan dalam memilih sesuatu produk atau perkhidmatan yang digunakan supaya tiada unsur tidak halal maupun keraguan. Seperti mana di dalam firman Allah yang bermaksud, wahai orang beriman, makanlah daripada benda baik, iaitu halal, yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu betul hanya beribadat kepadanya. Surah Al-Baqarah ayat 172.
Diharapkan perkongsian kami pada hari ini dapat memberi manfaat dan 1001 kebaikan untuk anda semua. Dan semoga hidup kita akan diberkati oleh Allah sekiranya kita menjaga dan menitik beratkan isu halal dalam diri kita. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kami sendiri. Sekian, terima kasih.